Baik, insyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni, insyaAllah, tahun baru ni, dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil rizam sya'ulah mufatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah taala kerana Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah, yang semati semuliakan Al-Fadhil Tuan Imam. Tak lupa juga semuliakan Al-Fadhil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Lagi kita dapat bersama malam ni untuk kita sambung kuliah kita untuk tahun baru ni. Bulan 12 kita tak ada kuliah tu kan? Tak ada kuliah. Jadi kita terus masuk bulan 1 lah. Muka surat 115 tak silap saya. Betul 115. Pasal yang ke-6 dan pasal ke-7. Tajuknya tangan dan kaki. Senang je tajuk dia. Tangan dan kaki. Yadun tangan, rijlun kaki. Baik. Jadi kita lihat kebaikan tangan dahulu dan kaki, apakah kebaikannya. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidari amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat akan ilmunya insya-Allah di dua negara, iaitu dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Kebaikan tangan dan kaki yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah olehmu, dia kata, ketahuilah Allah Ta'ala telah menjadikan kedua tangan dan kedua kaki untuk beberapa kebaikan. Beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Seantara kebaikan yang berkaitan dengan dunia ialah yang pertama, mana dia?
Hilang. Belakang jauh kan. Pertama, menggunakan keduanya untuk memenuhi segala dan keinginan. Menggunakan keduanya untuk memenuhi segala dan keinginan, segala keperluan lah. Tak? Segala keperluan dan juga keinginan kita lah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan, anugerahkan kita tangan dan kaki ini, antaranya ialah untuk mudah kita nak bergerak lah. Bergerak, melakukan sesuatu. Kerana Allah Ta'ala penciptaan dia begitu. Penciptaan untuk manusia ni mesti ada tangan kaki. Kita kena bersyukur lah. Sebab ada orang tak ada tangan, tak ada kaki. Lahir dalam keadaan kudung. Kudung. Jadi nak bawa kereta pun susah, nak buat sesuatu pekerjaan pun susah. Jadi mereka tergolong dalam kumpulan OKU lah. OKU. Macam tu. Jadi kita kena banyak syukur pada Allah. Dengan cara, apa makna syukur? Syukur ialah menggunakan segala anggota badan kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Itu makna syukur. Perkataan syukur ni mudah aja. Terima kasih kan? Syukurlah, terima kasih lah. Jadi walaupun pemberian tu sikit ke banyak ke, kita kena banyak bersyukur pada Allah. Jangan tunggu banyak baru nak syukur. Kemudian yang kedua, yang pertama mana? Pertama, menggunakannya untuk rezeki, mencari rezeki yang halal kan, belakang tu. Menggunakannya untuk mencari harta benda, rezeki. Yang kedua, menggunakan kedua itu untuk memenuhi segala keperluan dan keinginan. Yang ketiga, menjaga diri pada mudarat, seperti berlari. Berlari dengan kaki lah, daripada binatang buas, benda-benda yang boleh mengancam nyawa. So kita kena berlari lah. Kalau tak nak berlari, ke menempah maut lah. Tak nak berlari kan. Rimau dah ada depan mata, kita tak nak lari. Biar macam tu je, memang menjadi makanan rimau lah. Macam tu. Dan juga mengelak dengan tangan. Dengan tangan kejahatan orang yang nak memukulmu. Mana ada orang nak pukul kita, kita gunalah tangan kita untuk mengelak. Ada silat lah, kena senang. Ilmu mempertahankan diri, benda yang penting lah. Dan tangan dan kaki besok akan disoal jawab lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan lihat muka surat 115 tu. 115 kan? 114 dulu. 144. Di muka surat 115 ada nombor nota kaki tu 144. 144 dia kata apa? Dalam kitab asal, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat diletakkan terlebih dahulu daripada dunia. Ni kalau kitab asal lah. Dalam kitab asalnya apa? Kitab asalnya tu kan? Kitab penawar hati lah. Kitab penawar hati tu tak? Yang dikarang oleh siapa? Pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andalusi Al-Mandili. Orang Mandili tu kan, ni kitab Jawi dia ni kitab asal lah, kitab Jawi dia. Dalam kitab Jawinya dia suruh jaga tangan dan kaki di muka surat 19. Muka surat 19 maknanya, ketahuilah Allah Ta'ala menjadikan dia bagi kau tu dua tangan dan dua kaki, dan kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Adapun manfaat yang bangsa akhirat, dia kata, dia sebut akhirat dulu. Dalam Jawi ni dia sebut akhirat dulu. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau akan keempat-empat akan segala pekerjaan kebajikan, seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu. Inilah, ni kitab asal dia disebut akhirat dulu. Dalam kitab ni yang dikarang oleh Ustaz Muhadir ni, dia sebut dunia dulu. Tak ada masalah lah disebut dunia akhirat. Tak ada masalah. Kalau ini disebut akhirat dulu, sebab dia lebih kepada fokus akhirat. Yang ini dunia dulu, fokus dunia dulu. Dah settle dunia baru pergi akhirat. Gitu. Boleh je. Tak ada masalah. Yang penting kita faham benda tu kan, macam tu. Baik.
Jadi dalam kitab asal dia kata kebaikan berkaitan dengan akhirat diletakkan terlebih dahulu daripada dunia. Baik, kemudian yang pertama menggunakannya untuk mencari harta benda lah. Harta benda atau rezeki. Dengan tangan kaki. Kalau tak ada tangan kaki macam mana nak bekerja? Orang nak minta kerja pun susah. Saya tengok kalau orang kayu tu yang minta kerja kan, kerajaan ke swasta pun susah lah. Dah cacat macam tu macam mana? Nak kerja pun kena adalah tempat-tempat tertentu yang boleh dikerja. Tapi kebiasaan susah lah dapat. Di pejabat agama pun ada juga dipanggil di yang kata diterima OKU ada juga. Tapi jumlahnya sikit sangatlah. Kalau contohnya nak panggil nak ambil kekosongan, contohnya dia nak pakai 30 orang. Dan 30 orang tu kemungkinan seorang dia akan panggil OKU lah. Seorang je dia panggil. Yang lain tu semua normal. Susah lah nak panggil OKU ni. Sebab OKU ni dia punya pergerakan ni susah. Kadang benda nak cepat. Benda nak cepat kan. Jadi kalau OKU susah lah pergerakannya. Nak buat tu nak buat benda payah. Nak attend customer pun susah. Nak keluar daripada office pun susah. Sudah tentu dia akan duduk kat office je kalau OKU. Kan? Kalau OKU ni dia duduk kat office je. Nak keluar susah. Jadi kalau orang normal senang. Kalau ada masalah keluar dia terus start kereta rombut pergi kan. Senang je. Sebabnya peluang pekerjaan OKU ni memang susah nak cari. Payah nak dapat. Baik, pertama, tangan dan kaki naklah digunakan untuk mencari harta benda atau rezeki. Baik, rezeki ada 4 jenis. Cuba tengok 145 tu, nota kaki tu. Rezeki ada 4 jenis. Pertama, kata Imam Ghazali, rezeki madmum. Madmum ialah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jamin dah. Selagi mana kita hidup, ada rezeki kita. Rezeki ini seperti makanan yang boleh diperolehi tanpa mencarinya untuk membolehkan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sudah menjaminnya kerana dialah yang memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Sudah pastilah dialah juga yang menjamin rezeki itu. Nampak? Selagi mana bernyawa, ada rezeki. Sama ada rezeki itu banyak sikit je lah. Hatta ada patah kata ulat dalam batu pun ada rezeki kan. Ulat dalam batu tu pun ada rezeki dia. Ya tak? Ada rezeki dia lah. Walaupun kadang-kadang binatang tu dah membeku dah. Ada sebuah tempat tu binatang membeku. Contoh dia binatang-binatang yang tinggal di kutub utara kan, kutub selatan kan. Tempat-tempat yang sejuk ni, walaupun sejuk sekali pun ada rezeki dia. Tapi susahlah nampak rezeki. Rezeki tu tak ada. Kalau tempat kita ni alhamdulillah rezeki banyak. Kedai makan pun bersepah. Jadi kalau tuan-tuan pergi mana lah, kalau kat Malaysia ni mana-mana je bersepah kedai makan. Tapi cuba kalau tuan-tuan pergi kat Eskimo, kat kutub utara, kutub selatan, kau payah nak senang tak senang cari, susah tak susah cari kedai makan. Kalau ada kedai makan pun contohnya 30 km baru jumpa satu kedai makan. Lepas tu 30 km lagi baru jumpa satu makan. Kita bersepah tepi jalan tu kedai makan. Singgah je mana-mana. Yang penting ada duit je lah. Tunjuk je lah macam tu. Mana nak asam pedas kan, nak asam lemak, nak gelai apa, kerang apa, semua ada. Jadi setiap makhluk yang hidup dalam dunia ada rezeki dia. Walaupun ulat dalam batu pun ada rezeki. Binatang yang dalam batu yang laut tu ada rezeki dia. Dan binatang dalam laut contohnya dia pandai menyamar. Ni antara salah satu daripada kelebihan Allah Ta'ala bagi pada binatang ni, dia pandai menyamar. Bila pandai menyamar, jadi mangsa dia tu tak dapat nak kena dia. Lalas pup dah kena tekam. Kita tuan-tuan lihat binatang dalam laut kan. Contoh sotong lah. Sotong dia pandai menyamar. Bila jumpa warna hijau, dia akan bertukar warna hijau. Dalam karang tu, kalau dia jumpa warna coklat, dia akan tukar warna coklat.
Dia pandai menyamar. Itulah kelebihan lah pada binatang ni. Kat situ jugalah dia dapat rezeki dia. Kalau dia tak pandai menyamar, sudah tentu dia payah dapat rezeki. Je dia. Malah ada binatang yang menyuruk dalam pasir tuan. Ada binatang yang menyuruk dalam pasir dalam laut tu. Sampai kan ikan tu tak sedar dia telah diperhatikan oleh pemangsa kan. Maka dia gerak sikit, dia pap dah kena tangkap. Dah masuk dalam mulut datang tu. Itulah rezeki kan Allah Ta'ala dah aturkan pada binatang tadilah. Baik, yang kedua maksum. Maksumun, mana sudah dibagi-bagikan oleh Allah. Itulah yang telah dibagikan oleh Allah Ta'ala dan telah ditulis di Lauh Mahfuz. Seperti apa yang dimakan, diminum dan dipakai selama mana seorang hidup, dan pada waktu yang ditentukan, ia tidak bertambah dan tak kurang. Tak tambah dan tak kurang. Mana masing-masing dah dibagi-bagikan rezeki. So jangan risaulah rezeki tu. Cuma kena usaha lah. Kena usaha, tak usaha tak dapat apa. Macam tu. Kalau yang pertama tadi tak usaha pun tak apa. Yang pertama ni tak payah usaha. Kan mangsa datang bergolek macam tu. Datang bergolek. Tapi yang kedua ni kena usaha sikit lah. Kena usaha, nak tambah rezeki kena ada kan. Kemudian dia orang kata ketika kita alam janin tu, ketika berada di alam janin, kan ada malaikat yang menunjukkan ruh. Mana 40 hari dalam keadaan nutfah, pertemuan mani, 40 hari dalam keadaan alaqah, segumpal darah, dan 40 hari segumpal daging. Kemudian malaikat akan tanya pada Allah, ya Allah, nak tiupkan ruh atau tidak? Allah Ta'ala kata tiupkan ruh. Bila ditiupkan ruh, maka bernyawalah janin tadilah. Bernyawa inan. Kemudian dituliskan rezeki dia kan. Rezeki dia, ajal dia kan. Bahagia ke, derita ke dan sebagainya. So dah adalah malaikat yang menulis untuk kita. So jangan takutlah kalau tak rezeki, tapi tetap adalah, cuma nak kena usaha lebih itu. Kemudian yang ketiga mamluk. Mamluk yang dimiliki oleh hamba. Itulah rezeki yang dimiliki oleh seorang hamba, termasuklah harta di dunia ini, mengikut apa yang telah ditentukan dan dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Nampak? Mamluk yang dimiliki oleh hamba tadilah, termasuklah harta dunia ni. Harta dunia yang kita miliki ni pun rezeki jugalah. Rumah kan, rumah, kenderaan, isteri, suami, anak-anak, ya, cucu, cicit dan sebagainya. Tanah, tanah sawah, tanah kebun, kan, macam-macam lah rezeki ni. Saham, kereta, motor, bas, lori, kan, tu semua lah tu benda yang boleh dimiliki oleh manusia lah. Boleh dimiliki oleh manusia. Tetapi bila kita mati, so habis, orang pula milik pula. Sebab kereta tak bawa alam kubur. Kereta tak bawa alam kubur, rumah semua tak bawa alam kubur. Dalam dunia tu masing-masing semua rumah hebat-hebat. Kan? Rumah hebat-hebat, rumah orang kata harga kan berjuta harga dia, kereta cantik-cantik, lawa-lawa, canggih-canggih kan. Bila tekan minyak tu menobut pun ya kalau beraya tu. Kita nak kerja pun tak dapat, mendosuk pun ya. Tapi bila kita mati sok, ke mana pergi ya? Kereta, rumah semua pergi. Tinggal kan? Semua tinggal. Kat dalam kubur tu lah tempat kita, berapa kaki tu. Dan duduk sebelah-sebelah dengan orang lain. Duduk sebelah-sebelah kan, jiran kita sama kan. Sejiran kita. Dulu waktu kat dunia masing-masing sombong-sombong. Walaupun sebelah rumah tapi tak kenal, awak tak tahu je awak bangang kan. Kau, aku. Tapi bila dah meninggal dunia, lupa sebelah sama. Jarak doket kan. Doket jarak sebelah-sebelah je. Tuan pergi kubur tu tengok. Bila tuan pergi kubur, ada tak rumah? Ada kat kereta dalam kubur masing-masing? Tak ada. Cuma bawa badan je. Bawa badan ke kapan. Masuklah liang lahat. Doa sikit, habis. Selesai. Tanam. Kan? Semua tinggal kat dunia. Tu kita kena insaf lah. Kena insaf tuan. Baik. Kemudian yang keempat,
Mau'ud yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itulah rezeki yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Yang bertakwa saja. Dia mau'ud. Rezeki yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa saja. Kemudian rezeki itu pula berkat. Kalau orang takwa ni ada keberkatan rezeki. Kalau orang yang tidak bertakwa, yang banyak buat dosa dan juga kemaksiatan kepada Allah, maka rezeki dia sempit. Rezeki dia sempit. Kalau banyak pun rezeki dia, maka tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa amalan untuk mudah rezeki? Kita lihat bawah tu. Bacalah setiap bacaan di bawah sebanyak 7 kali pada setiap pagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalullah fa huwa hasbuh innallaha balighul amr qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini namanya ayat 1000 dinar orang kata kan. Ayat 1000 dinar. Tapi tak nampak dinar situ dah. Tentang dengan tengok mana ada perkataan dinar ke Ustaz? Tak ada pun perkataan dinar. Memang tak ada dalam tu perkataan dinar dah. Tapi dia punya infak daripada amalan ni lah. Kelebihan daripada baca ayat ni, dapatlah murah rezeki. Paling tidak pun tuan-tuan baca tuan 7 kali setiap pagi. Bermaksud wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah Ta'ala bagikan dia jalan keluar. Ya ja'al lahu makhraja. Allah Ta'ala jadikan bagian jalan keluar daripada susah. Wa yazquhu min haitsu la yahtasib. Serta memberi rezeki daripada jalan yang tidak terlintas daripada hati kita. Min haitsu la yahtasib, masa tak terfikir pun. Kita ada aje kan rezeki. Tiba-tiba datang. Wa may tawakkalallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, dialah Allah Ta'ala yang mencukupkan. Dialah Allah Ta'ala yang mencukupkan baginya. Innallaha balighul am. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang menyampaikan urusan apa yang dikenakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Ta'ala menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu tadi. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Boleh lancar tuan-tuan? Boleh kan? Mamai takillah tu. Boleh. Kau tak lancar? Lancar kan dah? Boleh kan? Je. Tak panjang pun. Kadang kat rumah masing-masing pun ada ayat ni tergantung. Ada ayat tergantung kat rumah tapi tak apa-apa. Otak bengap sikit lah Ustaz kata. Walaupun tergantung kat rumah, tak apa-apa. Dah berpuluh tahun tu tengok, tak apa-apa juga. Terapik dah, tolong tuan. Baik, seterusnya. Okey, ada lagi belakang tu 118. Kemudian baca sekali. Ni. Allah tariki. Allah tariki Ar-Rahman Rafiqi Ar-Rahim yahsyuruni min kulli syai'in yalmisuni. Ini bang. Yalmisuni. Allahu tariki. Allah Ta'ala tu jalanku. Ar-Rahmanu Rafiqi. Ar-Rahman tu pendampingku. Rafiq. Ar-Rahim yahsiruni. Ar-Rahim itu yang menjagaku. Min kulli syai'in, daripada tiap sesuatu. Yalmisuni, yang mengganggu akanku. Yang mengganggu akan diriku. Boleh tuan? Bolehlah apa angkat tu. Lihat dalam kitab Al-Anwar As-Satiyah, muka surat 128. Kemudian ada lagi, amalan mendapat rezeki yang zahir. Bawah tu pula. Okey, amalan mendapat rezeki yang zahir, hissiyah zahir, dan batin maknawiyah. Al-Imam Umar As-Saqaf telah menyebutkan dalam kitabnya Tafrish Al-Qurub. Tafrish Al-Qurub. Tafrish mana tafrish? Tafrish mana menyukakan. Al-Qurub yang duka cita. Daripada karbon ni duka cita lah. Mana menyukakan benda yang duka cita. Tafrish Al-Qurub. Dia kata, sesungguhnya antara amalan yang selalu disuruh
dan dilazimi oleh orang soleh ialah tuan-tuan baca ni asma sunnah, nama-nama Allah Ta'ala ni. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mughni. Nampak? Ya Fattah, wahai Tuhan yang membuka. Ar-Razak, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Ya Kafi, wahai Tuhan yang mencukupkan. Ya Mughni, wahai Tuhan yang kaya. Ya Mujarab, untuk mendapat rezeki zahir dan batin. Dan dibaca setiap pagi. Azhar bacalah setiap pagi kan. Lepas sembahyang subuh tu tak bacalah. Baik, seterusnya kemudian antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula. Okey, tadi kebaikan berkenaan dunia, tangan kaki. Tak ada tangan kaki macam mana nak bergerak? Susah. Nak jadi menantu orang pun orang kata orang tak terima. Kan? Tapi hari itu ada satu pengantin perempuan tu cacat kan? Ada seorang pengantin perempuan tu cacat kaki dia. Kan sampai berdukung dah. Mula abang dia dukung. Lepas tu serah kat pengantin lelaki. Pengantin lelaki pula dukung. Nasib kau. Kan? Dah berkenan dan nak. Dapatlah orang kata isteri yang kudung. Kaki tak ada. Tangan ada. Kan? Ada. Viral lah benda tu. Dia macam viral lah. Dalam FB lah. Siapa ada FB boleh tengok lah. Yang tak ada FB tak dapat tengok orang. Viral lah. Nas khabar ada juga keluar. Ada rasanya sekarang tak ada. Tapi dalam FB adalah pengantin tu viral lah. Saya lelaki tu sayang perempuan tu. Jadi hari dia kahwin tuan. Kudung kaki tak ada. Perempuan tu tak ada. Jadi abang-abang yang jaga sebelum ni. Jadi bila dah kahwin tu, suami dah kena jaga pula. Mana dah serah tugas. Sebelum ni abang-abang yang jaga. Bila dah kahwin, dah ada suami, mana abangnya dukung. Waktu majlis kahwin tu, dukung pengantin perempuan. Lepas tu serah kat pengantin lelaki pula. Pengantin lelaki pula dukung pula. Tak dukung pun tak apa. Sebenarnya letak je kat kereta sorong tu, kereta tolak tu pun masalahnya. Dan nak dukung tu macam mana? Dan dia pun suka didukung. Macam tu. Sukalah kan perempuan kena dukung kan? Suka tak? Suka tak? Perempuan lah kena dukung, kat suami dukung. Suka lah dia. Macam tu. Baik, kemudian antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula ialah pertama, menggunakan kaki untuk semua tujuan yang baik. Seperti berjalan ke masjid. Nampak? Seperti berjalan ke masjid atau ke tempat pengajian ilmu yang memberi manfaat. Kemudian berperang pada jalan Allah fisabilillah. Kemudian pergi haji dan umrah. Kemudian ziarah menziarahi. Kemudian menghubungkan silaturahim. Banyaklah. Main bola pun penting lah. Kan? Nak main bola kan bersukan. Kau tak ada kaki nak bersukan je no. Tapi ada juga sukan yang tak perlu ada kaki. Ada itu yang sukan apa tu? Syamsul ada sukan dia duduk atas kursi roda kan? Ada. Dapat pingat apa ya? Malaysia tu. Perak rasanya. Dia dapat perak sukan mana itu? Saya tak tahu apa nama pemain ni teh. Sukan apa dia main bola baling macam tu je. Bukan boli padang, ada satu lagi nama dia, sukan dia. Dia bola tu lembik-lembik je. Lembik-lembik je bola Bukan hantar peluru, bukan bola baling. Dia lain bola sukan dia. Budak lelaki tu dia memang cacat lah, cacat. Teruklah cacat dia. Tapi dapat pingat perak dia. Dalam sukan dia. Hebatlah tuan. Maknanya cacat pun ada pula peluang untuk dapat pingat. Kan? Kita tengok dia ada sukan Paralimpik. Dia ada sukan Olimpik, Paralimpik, sukan orang kata Asia pun ada, masing-masing ada sukan Paralimpik. Mana kat situ dapatlah lihat potensi kan. Kadang-kadang kita tak nampak kelebihan seorang tu. Bila sukan tu nampak dia ni hebat ni, dia hebat ni. Ada pemain Malaysia yang badminton tu ingat emas kan hari tu kan? Dapat ada satu kan? Medal emas. Yang normal susah dapat emas. Malaysia ni. Tapi kalau Paralimpik banyak dapat emas tuan. Itu kelebihan orang cacat ni tuan. Macam tu.
Tu jangan kita orang pelekehkan lah orang cacat ni. Baik. Jadi tuan-tuan, kaki digunakan untuk berjalan ke masjid. Masalahnya kaki ada tapi masjid tak sampai. Tu masalah tu. Kaki ada, kaki sempurna, cantik lawa. Tapi kek masjid surau tak sampai. Macam mana nak buat tu? Macam tu. Tapi shopping sampai. Shopping sampai, tempat-tempat hiburan sampai. Mana tempat kan kan? Polisian sampai. Semua sampai. Tempat-tempat yang ramai orang ni semua sampai. Tapi kat masjid surai tak sampai. Macam tu. Ini yang kata maknanya malang lah nasib tu. Kemudian ke tempat pengajian pun kaki kena sampai juga. Jangan tak sampai. Kemudian berperang pada Allah Ta'ala. Kemudian pergi menunaikan haji umrah. Ni kalau ada kelebihan dari segi kewangan boleh dah. Nak pergi haji pun mahal juga sekarang ni kan. Umrah pun sama juga. Harga pun boleh tahan kan. Kemudian ziarah menziarahi. Kemudian hubungan silaturahim. Macam tu. So apakah kepentingan hubungan silaturahim? Okey, ada bawah tu. Nota kaki tu pertama untuk masuk ke syurga. Itu sebabnya kita kena hubungkan silaturahim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bima yudkhuluni al-jannah wa yubaidni minan nar. Faqala Nabi SAW, laqad ukifa yufika laqad ufika aw qala laqad hudiya kaifa qulta fa'ada rajulu. Faqala Nabi SAW, ta'budullah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus salah wa tutuz zakah wa tasilu zarahimaka. Falamma adbara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tamassaka bima amartu bihi dakhalat jannah. Maksudnya apa tuan-tuan? Sesungguhnya seorang lelaki telah berkata pada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bima yudkhuluni jannah. Ya Rasulullah, khabarkan kepadaku dengan sesuatu yang boleh masukkan aku dalam syurga. Wa yubaidni minan nar, dan menjauhkan aku daripada neraka. Faqala Nabi, maka Nabi SAW menjawab, dia kata laqad ufika. Dia kata sesungguhnya dia telah diberi taufik. Au qala, ataupun kata ia laqad hudiya, sesungguhnya dia telah diberi hidayah. Apa yang kamu katakan tadi? Lalu lelaki tadi pun mengulangi perkataan dia. Fa'ada rajulu, lelaki tadi ulang perkataan lagi, maknanya ya Rasulullah, khabarkan pada aku macam mana nak masuk syurga, dan khabar pada aku macam mana nak jauh daripada neraka. Apa jawapan Nabi tuan-tuan? Faqala Nabi SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Naklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan syirik sama sekali kepada Dia. Wa tuqimus salah, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. Wa tu'tuz zakat, dan tunaikan zakat. Wa tasilu zarahimaka, dan sambungkan silaturahim di antara kamu. Nampak? Sambungkan silaturahim, jangan suka putus-putuskan. Kalau dia dah putus nak buat macam mana? Dia nak putuskan, tapi kita janganlah memutuskan. Jangan disebabkan orang kata bergaduh dalam WhatsApp kan dah putus hubungan. Tapi masalah kadang-kadang orang salah gunakan WhatsApp. Salah gunakan grup WhatsApp lah. Jadi masing-masing kadang-kadang masing-masing ada politik kan. Masing-masing orang kata dengan politik masing-masing. Jadi grup WhatsApp kadang-kadang tak sesuai untuk politik. Tak sesuai kan. Bila masuk tu silap-silap kan ada yang left. Silap-silap kan ada yang left keluar daripada grup kan. Dia masuk grup WhatsApp ni lebih sebenarnya untuk info-info yang benda-benda penting, info-info tentang apa yang berlaku kan di sekitar kita. Bila masuk politik kan adalah yang tak suka. Tak suka kan left lah. Jadi mana daripada kita nak sambung ke silaturahim dah jadi tak sambung silaturahim pula. Macam tu. Silap-silap kan bergaduh pula pun ada. Macam tu. Tu mana kena jaga adab lah. Adab dalam ber-WhatsApp kan. Dalam WhatsApp group. Kena adab dia.
Kemudian jangan post benda-benda yang bukan-bukan. Benda-benda yang kata gambar-gambar yang tak elok. Boleh tak? Kadang ada macam tu. Ya, dalam grup WhatsApp ni macam-macam PL perangai. Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak, perangai tak baik tu, dia letaklah gambar yang tak elok. Gambar lucah ke dan sebagainya kan. Gambar-gambar yang tak senonoh, dia letak macam tu. Jadi daripada kita nak sambung ke silaturahim, dah tak edit. Gambar yang live keluar. Macam tu. Kan? Ataupun ada adab lah. Adab dalam grup. Lepas tu, tuan-tuan, ketika lelaki tersebut pergi, maka Nabi Muhammad pun bersabda, dia kata, in tamassaka bima umita bihi dahla jannah. Jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan, pastilah dia masuk syurga, kata Nabi. Apa yang Nabi perintah tadi? Pertama, mengesahkan Allah. Kedua, mendirikan semayang. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menghubungkan silaturahim. Jadi kalau kita lakukan tu semua, tuan-tuan, kita buat dengan baik, insya-Allah, maka masuk syurga. Dakhala jannah, kata Nabi. Masuklah kamu dalam syurga. Macam tu. Itu pentingnya hubungan silaturahim tu. Apalagi kalau hubungan adik-beradik. Kan? Adik-beradik pun kena jaga juga. Macam tu. Kemudian yang kedua, penyebab umur panjang dan mendapat rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sarrahu ayyubsuta lahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi asarih falyasir rahimahu. Sesiapa yang ingin dilapangkan rezeki dia dan dipanjangkan umurnya, maka naklah dia menyambungkan silaturahim. Jadi kalau tuan-tuan nak panjang umur kan, murah rezeki, okey, hubungkanlah silaturahim. Kalau kita tak jenis orang yang malas hubung silaturahim ni, jadi rezeki dia sempit sikitlah. Sebab orang tak ramai tak kenal. Kita tengok kalau orang berniaga, tuan-tuan, kalau orang berniaga. Kalau orang berniaga ni jenis orang peramah, kan, ramai tak orang datang ke kedai. Ramai, walaupun tak kenal sangat pun. Tapi sebabkan dia peramah, tuan-tuan, jadi orang daripada jauh pun datang. Kan? Semata-mata nak makan kat kedai dia je. Nak beli barang kat kedai dia. Tapi cuba kalau orang berniaga tu bongi muka macam mana? Masam je, tuan-tuan. Kita tanya sikit pun dah bongi. Ni apa harga ni? Tak payah tanya, boli lah. Tak payah tanya, boli lah. Gitu. Mana layanan tak baik lah, tuan-tuan. Tak bagus layanan. Jadi orang daripada nak boli, tak jadi beli dah. Kau akan berpindah ke kedai sebelah pula. Pentingnya tu. Muka yang manis, muka yang ceria, tu tak? Peramah, orang kata, tegur orang. Walaupun kadang, yelah orang kadang ada yang tak beli. Memanglah, biasalah orang berniaga. Janganlah kita bongih pula kalau orang tak beli. Kadang-kadang dia ada pilihan lain lagi. Kadang ada orang ni, tuan-tuan, dia suka tengok survey harga dulu. Survey harga, dia tengok kedai ni, ni harga dia. Ni kena. Dia tengok yang murah. Yang kualiti, kemudian yang murah. So janganlah orang berniaga pula, janganlah bongih pula kalau orang tak beli kat kedai kita kan. Macam tu. Baik, seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, dia kata, Ar-Rahim mu'allakatun bil arsi. Taqulu man wasalani wasalallah. Man wasalani wasalahullah. Wa man qata'ani qata'ullah. Macam tu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ar-Rahim itu tergantung di arasy. Ar-Rahim mu'allakatun bil arsi. Ar-Rahim itu tergantung di arasy Allah Ta'ala. Taqulu, dia berkata, man wasalani wasanullah. Barang siapa menyambungkan daku, maka Allah Ta'ala akan menyambungkannya. Wa man qata'ani, dan barang siapa memutuskan daku, nescaya aku memutuskan dia. Nampak? Macam tu. Nescaya aku akan memutuskan dia. Macam tu. Kemudian pahalanya lebih besar daripada memerdekakan seorang hamba. Macam tu. Dalam Sahih Bukhari daripada Maimunah Ummul Mukminin, beliau berkata, Ya Rasulullah, asy'arta anni aqattu walidati. Betul tak? Aqattu walidati. Qala awa fa'alti
Qalat na'am. Qala amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana azamun li ajrika. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan tahu yang aku telah memerdekakan hamba? Nabi bertanya, adakah kamu telah melaksanakannya? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, sekiranya kamu berikan hamba itu kepada bapa-bapa saudaramu, maka itu akan lebih besar pahalanya. So, sambungkanlah hubungan silaturahim dengan kaum kerabat kita. Walaupun mungkin mereka memutuskan dia. Walaupun ada di kalangan sahabat tu nak memutuskan. Tapi kita sepatutnya tak bolehlah memutuskan silaturahim. Kita cubalah sambunglah. Apalagi kalau ada beradik. Apalagi ada adik-beradik. Kadang adik-beradik pun ada juga bergaduh. Masam kan tak berguna siapa. Lepas tu tak balik-balik, tak kunjung, kalau gaya pun tak datang-datang. Kan? Ni gaya ni memanglah tak tahulah COVID-nya ni. Begitu gaya nak berjalan susah kan. Harap-harap akan datang ni bolehlah kita pergi gaya rumah-rumah pula kan. Macam tu. Dan kerajaan pun kata dah kena siap prepare lah. Siapa yang tak suntik booster tu kena suntik lah. Sebab tak tahu akan gaya ni macam mana ni. Takut nanti raya esok macam tu juga. Tak dapat nak ziarah pun susah juga tuan. Baik. Jadi harap-harap tuan-tuan kan, mudah-mudahan insya-Allah lah baiklah keadaan kan. Baik. Jadi seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yahluna alayya." Faqala la in kunta kama qulta ka'annama tusifuhum al-malla. Betul tak? Tusifuhumul malla. Wala yazalu ma'aka minallah zahirun alaihim ma dumta alaihi zalika. Ni ada seorang laki-laki tuan-tuan, dia ni nak menyambungkan silaturahim tapi selalu diputuskan. Wahai Rasulullah, dia kata aku mempunyai kerabat. Innali karabatan. Dia kata, aku ni ada kerabat. Ada adik-beradik, ada saudara mara. Aku menyambungkan hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskan, dia kata. Aku nak hubungan silaturahim. Tapi yang kekerabat aku ni tak suka memutuskan. Tak suka menyambung silaturahim. Mereka suka nak putuskan. Kemudian aku buat baik pada mereka, tetapi mereka buat buruk pada aku. Mungkin dia kena fitnah lah. Dia kena fitnah macam-macam kan. Maka akhirnya kaum kerabat dan saudara dia menjauhkan daripada dia. Kemudian dia kata, aku berlemah lembut dengan mereka, tetapi mereka kasar pada aku. Lalu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Sekiranya kamu seperti apa yang kamu katakan, maka ia seolah-olah kamu menyuap mereka dengan pasir panas. Sekiranya kamu seperti apa yang kamu katakan tadi, maka ia seolah-olah kamu menyuap mereka dengan pasir panas. Dan Allah Ta'ala senantiasa menjadi penolongmu selama mana kamu melakukan perkara tadi. So maknanya Nabi tak bagi dia putus silaturahim. Cubalah hubunglah. Cuba juga hubungkan silaturahim tadi. Walau macam mana pun lah. Kena hubung. Walaupun bergaduh, adik-beradik dan sebagainya, kita cubalah sedaya upaya untuk sambungkan baliklah. Macam tu. Sebab ada juga kadang-kadang yang kata kerah hati pun ada juga. Ada juga kan? Kerah hati, mengajuk. Kan? Apalagi kalau ada tua-tua tu kan. Orang tua-tua kadang mengajuk dia teruk. Orang tua-tua kalau mengajuk dia teruk kan. Berbanding orang budak-budak. Budak-budak kalau mengajuk dia sekejap je. Tapi kalau orang tua orang berpuluh tahun-tahun tu kan. Tak tahu siapa. Kalau jumpa tengah jalan tu kan, seorang ke sana, seorang ke sini. Dia nampak tu tengah jalan, dia nampak, luar dah. Dah roket dia dah. Cepat-cepat je tempat lain, jalan lain. Yang ni jalan situ, itu jalan situ. Takut kamu tombong kan. Kadang bendanya, perisi yang faham tu kadang-kadang benda kecil-kecil je. Kan? Kecil-kecil je. Tapi akhirnya menyebabkan berterusan panjang lebar. Dan akhirnya bila nak tegur balik pun dah
Masing-masing pun kan, biarlah dia tegur aku dulu, kata. Yang si A kata biarlah si B tegur dia dulu. Si A pula kata, si B pula kata biarlah si A tegur aku dulu. Masing-masing tak nak mula ke menegur. Jadi akhirnya sampai macam itulah. Perpanjangan sampai bila? Macam tu. Walaupun dah banyak kali gayur dah tu. Kadang dah 10 kali gayur tuan-tuan. Sepatutnya kalau masuk gayur ni ialah biasanya kita kan kosong-kosong. Ma patah mata, ma mata mata, ma patah patah, ma mata mata. Kata patah Arab lah. Ma mata mata. Barang yang telah mati mati. Ma patah patah. Barang yang telah luput luput. Jangan fikir-fikir lagi dah. Benda yang lama tu biarlah. Buang je lah yang lama, buang yang keruh istilah kita kan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Masalah dia tak nak buang yang keruh tu. Yang keruh tu masih keruh lagi. Sampai bila dia nak keruh kan tak tahu lah. Macam tu. Walaupun dah 10 tahun, dah 20 tahun kan, tak tegur. Masih dia nak simpan benda yang keruh tu kan. Langkah mayat aku dia tu. Sampai bila pun aku tak maafkan. Macam tu juga. Ada juga style macam tu lah. Sampai mati pun aku tak maafkan kan, macam tu. Silah kata tu berkerak rotan silah. Memang kerak hati dah, susah lah. Kalau kerak nasi pun tu kan. Kerak nasi tu, walaupun kerak nasi tu keras, kalau kita masukkan dalam air tu kan, lembut tak dia? Lembut. Tapi masuk dalam air pun tak lembut-lembut tu kan. Dah macam batu kan, batu tu kalau masuk dalam air pun tak akan lembut-lembut. Kalau kerak nasi masuk dalam air tu jadi lembut lah. Kerah hati dia kan. Kalau macam tu memang susah lah. Susah lah orang macam tu. Sampai bila-bila pun keadaan macam tu. Kecuali lah contoh dia mungkin satu hari nanti dia susah masuk. Time susah lah kata kita nak kena ziarah dia. Baru dia akan dilembut balik. Sebab ada orang macam tu kan. Selagi mana dia sihat, selagi tu dia akan kerah hati. Bila dia dah sakit, kan, barulah orang yang tu pergi ziarah dia. Orang yang dia bonci tu pergi ziarah dia. Barulah dia rasa tu, baru dia nak maafkan lah. Barulah lembut hati dia. Dia dah sakit, dah terlantar je tu. Selagi mana dia tak terlantar, selagi tu dia kerah hati. Sebab ada juga pesen-pesen macam tu kan. Susah juga kan. Mengajuk tu lah. Baik. Kemudian Imam Haddad menambah sikit lagi ya. Dan lain-lain kan. Kan ada atas tu, atas tulisan tu dan lain-lain. Apa lagi? Menghubungkan silaturahim dan juga lain-lain. Okey, Imam Haddad menambah, dia kata pergi ke tempat-tempat kebajikan. Inilah fungsi kaki tadi. Bukan saja pergi ke masjid, ke surau, penyel ilmu, malah pergilah tempat-tempat yang baik-baik ni, yang bagus ni, pergilah ziarah. Tengok. Hospital pun digalakkan pergi. Hospital tuan, pergi ziarah orang sakit, pergilah tengok. Tapi tengok juga prosedur hospital juga. Kalau hospital kata tak boleh lawat lah, nak buat macam mana? Hospital pun kerana COVID ni pun masalah juga. Dia tak bagi lawat. Dia tak bagi. Kalau masuk pun tak boleh ramai. Kalau ICU lagi pula, ICU. Kalau bahagian ICU tu kadang-kadang 2 orang je boleh masuk kan. 2 orang je. 2 orang keluar baru 2 orang boleh masuk balik. Mana dia boleh tukar-tukar. Sekali banyak dia tak bagi kalau ICU. Kemudian nombor 2. Nombor 2 memenuhi hajat dan keperluan kaum muslimin dan menunaikan hak-hak mereka. Yang ketiga melawat orang sakit, nampak? Nampak ketiga. Melawat orang sakit dan menghantar jenazah ke kubur. Okay? Ini pun antara kaki jadi fungsi dia. Satu lagi bersukan lah. Kaki kalau tak bersukan, main bola, tak ada kaki macam mana? Baik, habis tuan-tuan. Cukup sekadar tu perbincangan kita. InsyaAllah akan datang sama lagi. Yang kedua pula je tu. Menggunakan tangan untuk menulis kitab dan mengajar. Bersalam dengan orang saleh. Kemudian mencegah kemungkaran dan lain lagi. Panjang lagi. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perjumpaan kita pertama untuk tahun baru ni. Kalau tempat-tempat lain ni dah lama dah. Betul? Tempat lain dah lama dah mula.
Sebab dia bulan 12, masuk je bulan 1 dah start dah. Ha? Ada yang COVID Berapa orang? Oh juga. Bulan 11 ke? Bulan 12 11? Masa tu saya dah habis ngajar kan? Masa saya datang tu ada kena juga? Ada kes tak ada? Kau tak saya pula kena kuarantin. Tapi saya dah banyak dah buat test. Kan memang government ni memang kena selalu buat test. Minta test. Kadang-kadang ada juga kes-kes macam COVID kat, ada staff kena COVID pun kat pejabat kan. Memang semua diminta kena buat. Ujian Elio tu buat sendirilah. Lepas tu masing-masing orang atas nak tengok, bos nak tengok result macam mana. Ada juga gitu, ada juga kat pejabat saya pun, sadawah pun ada juga yang kena. Staff penggerak orang asli ada. 3 orang kena positif COVID. Bila 3 orang kena, pejabat tutup lah, kena buat sanitize lah pejabat. Lepas tu masing-masing kena buat ujian sendiri. Ujian Leo tu. Sekarang semua dah okey dah? Terima kasih tu Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, tak ada soalan Tak ada. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana fudul arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ma wa'adtana la rusulika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. A'udzubika minal barasi wal junub wal juzam was sayyi'il asqam. Tahassana bi zikril jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirf 'anna hadzal waba wa qina syarrad rada wa najjina minat ta'ni wa tu'ul bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Allah.